Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sampai ke faedah doa yang amat besar, kelebihannya khas bagi meluaskan rezeki. Kan? Satu doa yang amat besar. Bila sebut doa ni, dia adalah satu permintaan. Doa ni makna kita minta. Dan Allah pun sebut dalam Quran. Di antara Tuhan sebut, Allah Ta'ala sebut, Udu'uni astajib lakum. Kan? Udu'uni, mintalah kepadaku. Nescaya aku akan perkenankan. Wa iza sa'alaka 'anni fa inni qarib. Mereka bertanya pada aku dekat. Mana kita minta kepada Allah ini disukai oleh Allah. Allah suka kita minta. Sebab itu ada sejarahnya, sahabat-sahabat Nabi ni yang minta tapi Allah tak bagi lagi. Minta Allah tak bagi. Macam kita duk minta lah. Duk minta ni setahun dah supaya Allah angkat corona. Kemarin dah turun 17, ni naik pula menyacak pula 22 pula. Kan? Kita pun duk kata bila nak pergi pasal 3 ni, kan? Pasal 3. Minta. Kita wallahu alam lah. Yang kita punya perjawatan kita ataupun wazifah kita ataupun position kita ni minta. Sebagai hamba ni minta ni Allah nak bagi, kan, dengan kaedah apa pun kita tak tahu, tapi kita yakin Allah bagi sebab Allah dah janji bila minta Allah akan bagi. Cuma bagi Allah itu kita tak tahu macam mana kaedah bentuk Allah nak bagi kepada kita tu. Sebab tu kata ulama, di sebahagian kata ulama ni maksudnya mengkaji lah, kan, mengkaji. Ada ketikanya kita minta kepada Allah, benda yang kita minta itu Allah bagi benda tu. Ya Allah, luluskanlah peperiksaan anakku, mendapat 12A SPM. Allah bagi 12A SPM dia. Ada ketikanya, ya Allah, berikanlah lulus anakku SPM 12A. Tapi Allah tak bagi 12A, Allah bagi 8A dia. Ada ketikanya kita minta lulus tapi Allah bagi gagal. Kita minta lulus, Allah bagi gagal. Jadi di sini ulama-ulama bila dia kaji balik tentang doa yang kita minta ni, ada yang dibagi apa yang kita minta, ada yang dibagi tidak seperti mana kita minta, dan ada yang tidak diberikan kepada kita apa yang kita minta. Maka ulama kata di dalam pemberian Allah itu ada kepelbagaian caranya tu. Ada berbagai-bagai caranya tu. Jadi kita ni jawatan kita minta. Sehingga sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, ada cerita juga sahabat Nabi, ada cerita juga kata Ibrahim Adham. Dia jumpa Ibrahim Adham, dia tanya, ya Ibrahim Adham, kami dah minta nada'ullaha munzu zaman, kami dah minta kepada Allah ni masa yang cukup panjang, tapi Allah belum lagi mustajabkan doa kami. Jadi Rasulullah jawab kepada sahabatnya, Allah suka mendengar rayuan kamu, mendengar permintaan kamu, mendengar keluhan kamu. Allah suka dengar suara kamu tu. Jadi sahabat-sahabat bila dengar macam tu ni, dia tak peduli dah Allah nak bagi tak bagi, sedangkan yang Nabi kata Allah suka, Allah nakkan kamu rayu kepada dia, minta kepada dia, sebab Allah suka.
Kata Ibrahim Adham pula kepada sahabat-sahabat dia, Ibrahim Adham kata, macam mana Allah nak memperkenankan doa kamu? Matat qulubukum. Hati kamu dah mati. Hati kamu tu dah jadi mati dah. Makna orang mati ni minta apa pun tak boleh diberi. Orang mati, kita buat permohonan tanah untuk orang mati. Dia dapat tanah hak mati je tak? Tapi dia bukan minta pun kan tanah hak mati tu. Jadi orang mati ni minta apa pun tak akan diberi. Malahan orang yang mati ni ditarik semua harta dia. Harta si mati itu diberikan kepada warisnya. Tak dibawa sekali. Pingat dia ke, piala dia ke, wang ringgit dia ke, geran tanah, geran kereta, semua tak dibawa dalam kubur, diberi pada orang lain. Yang nak dibagi ni orang hidup. Kata Ibrahim Adham, Aba Ishaq, matat qulubukum. Hati kamu semua dah mati. Bagaimana Allah nak makbul doa kamu? Di antaranya mati hati tu, kamu ariftumullah, kamu kenal Allah. Kamu kenal Allah. Kamu kenal pencipta yang menciptakan kamu. Kamu kenal pencipta alam ni. Tapi kamu tidak menunaikan tanggungjawab kamu terhadap Allah. Di antaranya tu. Kan. Begitu juga lain-lain lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Banyak dah orang buat benda-benda macam apa. Orang kata satu ni surat apa kan, daripada buat Ibrahim Adham punya tu, banyak dah orang tahu faham dah yang apa disebut dalam kitab Durratun Nasihin tu dulu. Cuma saya nak sebut ni doa ni maknanya kita jangan abaikan. Saya tengok duduk belakang tadi, bila Tuan Imam doa, boleh kata semua tak bangkit, tu saya tahniah pada tuan-tuan semua. Macam tu lah kita nak kan, sama-sama berdoa kita ni, jangan lagi bangkit kan, jangan bangkit. Kan. Dia dah berapa kali saya kata Tok Imam dia pusing ke kanan, dia hormat makmum, dia berdoa Allahumma inna ya Allah ya Tuhan kami, inna nas'aluka kami meminta kepadamu ya Allah, kami meminta mewakili makmum. Tuan. Kan. Alhamdulillah Tok Imam baca doa macam-macam doa minta. Amin ya rabbal alamin yang kita ingat. Jangan kita bangkit. Insya-Allah. Mereka ada hal-hal tertentu tak apalah kan, tak ada hal tak usah bangkit. Sebab Tok Imam nak doa dengan kita sekali tu. Baik, ini satu doa yang amat besar kelebihannya bagi meluaskan rezeki. Ini adalah satu doa yang amat besar kelebihannya khas bagi meluaskan rezeki. Sesiapa yang mengekalkan pada membacanya selepas setiap sembahyangnya, terutama jika dibaca selepas sembahyang Jumaat. Dia ada amalan-amalan yang tertentu kan hari Jumaat ni. Allah akan memeliharakannya daripada segala yang ditakutinya dan dimenangkannya terhadap seterunya, musuhnya, dan dikurniakan rezeki yang tidak terduga, serta dimudahkan kehidupannya, dilunaskan hutangnya walaupun hutangnya itu umpama bukit, dengan kurnia Allah dan kemurahannya. Itu dia. Jadi kita hidup di atas muka bumi ni dugaan kita dapat. Ni COVID ni pun dugaan. Tapi orang yang beriman kepada Allah Taala, dugaan Allah ini dia anggapkan sebagai satu sebagai satu pemberian yang Allah nak uji keimanan kita. Jadi di sinilah kita kena pandai meletakkan kedudukan kita sebagai orang yang beriman kan. Bila kita diberi nikmat, orang beriman ni bila diberi nikmat syakara, dia syukur. Bila diberi musibah sabara, dia sabar. Kan ni kita penuh dengan kesabaran ni. Sabar dia kita ni, walaupun tak boleh nak buat macam-macam lagi kan. Dia macam menikah ni tak boleh lagi dah buat kenuri. Kan. Yang kat nikah di pejabat. Jadi tak ada tikar bersila dah ni. Kan. Tak ada tikar bersila, tak ada dah mak andam pun dah tak ada dah. Macam-macam lagi lah, kenuri kenara pun tak ada apa semua dah. Cuma kenuri sikit-sikit je lah. Kan.
Kita ikut, itu sabaklah kita tu, kan? Sabak tu. Baik. Apabila Allah Ta'ala beri kehidupan kita di atas muka bumi ini, Allah akan uji kita. Baik. Ujian apa yang Allah berikan ni? Yang pertama, Allah akan ujikan dengan piciknya rezeki. Tuhan sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Kan? Di antara Tuhan sebut, Allah akan ujikan manusia itu dengan apa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah ujikan dengan ketakutan. Rasa bimbang, takut. Kan? Sedangkan kita ada Allah. Kita ikut saja jalan agama, jangan bimbang. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan kamu takut, jangan duka cita. Ketika mana Rasulullah berada bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di gua Sur, di Gua Sur. Gua Sur ni. Gua Sur ni gua yang Rasulullah sembunyi beberapa hari di situ sebelum Rasulullah bertolak ke Madinah. Gua Sur. Saya sekali dan naiklah, kan? Naik Gua Sur tu. Jauh jam setengah nak naik dia. Bila Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah duduk di Gua Sur, jadi orang-orang musyrikin ni dah naik dah bukit tu. Dah naik bukit tu, cuma tak tengok di bawah saja. Kalau dia tengok di bawah, dia akan nampaklah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sedang menyorok di dalam batu tu. Celah-celah batu tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dah takut. Sebagai manusia biasa ni takut. Rasulullah tak apalah, dia Rasulullah. Iman dia kental, kuat. Sayyidina Abu Bakar ni dah mula goyah, takut dah. Sebab bimbangnya kalau mereka akan nampak dan mereka akan bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah turun izhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua, ya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di gua Sur tu. Apa Rasulullah kata? Wala taqaf wala tahzan. Kan? Jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Allah bersama kita. Allah bersama dengan kita. Bagi orang beriman ni, dia tak ada takut selain daripada Allah Ta'ala. Betul Rasulullah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi SAW sebutlah hadisnya, disebut takut ni hanya kepada Allah. Ittaqullah. Kan? Kita dengar imam-imam baca khutbah selalu sebut ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Itu je. Jadi maknanya jangan takut kan kepada siapa melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memeliharakan segala yang ditakutinya dan Allah akan dimenangkannya terhadap seterunya. Seteru makna musuh orang yang beriman ni, dia cukup bimbang kepada orang beriman. Di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, di antara kelebihan yang ada pada Rasulullah sallam tidak diberi kepada rasul-rasul yang dahulu. Yang pertama sekali adalah musuh apabila nak bertembung dengan Rasulullah dalam peperangan, sebulan lagi sebelum bertembung, musuh dah kecut dah bimbang dah bercakap-cakap dah, kita ni boleh menang tak lawan Muhammad ni, kita ni boleh mengatasi tak Muhammad ni. Duk bimbang, rasa bimbang ni, takut, cuak. Dia ada rasa macam tu. Sebab itu kita orang beriman, kita jangan takut kepada kebatilan. Jangan takut kepada batilan. Sebab tu kita tengok ulama-ulama dulu, dia berani buat teguran hatta kepada pemimpin sekalipun. Nama dia sultan ke, nama dia raja ke, nama dia wazir ke, apa nama sekalipun dia berani tegur. Tapi teguran dia tu dengan hikmah. Dia ambil daripada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan penuh hikmah. Macam mana cara hikmah dia? Ada dulu cerita dulu. Kan dulunya cerita ni. Kan ada satu tempat tu. Tempat tu kiranya yang pemimpin ni suka buat kerja-kerja maksiat. Kan maksiat ni. Jadi dia adalah orang kata apa? Qadi lah, kita qadi lah. Qadi besar ni.
Jadi jadi raja ni pun tahulah, pemimpin ni pun tahulah yang dia buat ni kira macam salah. Kan macam orang main judi, dia tahu judi tu salah, berdosa, orang Islam lah. Dia tahu ekor tu salah, dia tahu berjudi tu salah, minum arak tu salah, apa semua salah. Tapi mungkin keimanan dia tak kental, tak kuat ni, jadi dia buat juga. Konon-kononnya dia kata besok ni dekat-dekat nak tua ke, dah sakit besok ni, taubatlah. Tu harapan dia tu, kan. Dia tak kira mati nak mai, tak kira sakit. Jadi satu hari dia panggil lah dia punya qadi ni. Nak tanyalah perihal dia ni, dia buat maksiat ni. Jadi tanyalah, tuan qadi. Kan. Macam mana saya punya program ni? Program saya ni macam mana? Boleh ke tak boleh ke? Kan. Jadi qadi pun nak jawab sebab salah. Kan. Jadi qadi tu pun jawab dah. Ampun tuanku, sekali sekala tuanku suka rakyat bala. Dia kata betul kan? Dia jawab dengan macam tu. Ampun tuanku, sekali sekala raja suka rakyat bala. Tu. Dia tak cerita haram, dia tak cerita apa tu. Tapi tuanku pun faham lah. Kan lepas tu tuanku pun tak buat dah. Tu cara hikmah dia. Ada satu lagi tempat mana tak tahu, katanya sebelah Indonesia tu. Jadi raja ni suka makan kura-kura. Makan kura-kura. Jadi bila tuanku ni nak makan kura-kura, dia tanya apa tu kepada ulama-ulama. Ulama-ulama ni kata haram, tak boleh tak boleh makan, tak boleh makan. Dia hambat ulama tu keluar daripada negeri dia. Ada kata dipancung kepala ulama tu pada. Jadi mailah satu ulama, dia habang kat ulama ni, dia kata tuan tolonglah. Bila raja ni kata, dia kata tuan jangan kata haram lah. Tuan jangan kata haram ni makan kura. Sat lagi kami nak mengaji kat siapa dah? Kami nak belajar agama dengan siapa ni? Kalau tuan kata haram, sat lagi tuan pun dinyohkan daripada kampung ni, negeri ni, negara ni. Sat lagi tuan dibunuh ke apa semua siapa? Semua ulama-ulama semua tak ada dah. Jadi ulama ni pun tak apalah kata. Satu hari raja panggil dia. Ni beta nak makan kura-kura. Apa hukumnya? Dia kan. Kata ulama tu, ampun tuanku. Adapun persoalan tuanku tu amat apa besar. Dia kata soalan tu begitu besar sekali perbahasannya. Jadi patik tak dapat nak jawab, nanti patik balik tengok dalam kitab dulu secara halusnya. Bagi tempoh kat patik. Jadi tahu dah jawapan dia, cuma akal nak buat macam mana dengan tuanku ni. Lama cukup 3 hari mengadap. Macam mana hukum makan kura-kura? Dia kata ada dalam kitab tuanku, dia sebut macam ni tu. Wal qurra haramun. Kan. Wal makanun haramun, dia katakan. Jadi patik pun tak pasal sebut macam haram tu, patik pun tak faham tuanku. Dia kata wal qurra haramun wal makanun haramun. Wal makanu, yang memakan itu jahilun. Itu yang patik faham tu. Yang makan tu isim fa'il tu. Jahilun, jahil. Jadi apa hukumnya? Tak tahulah tuanku. Macam tu lah tuanku agak-agak macam mana. Jadi tuan tu faham lah. Dia nak bunuh, nak akak, dia kata bukan haram. Dia dekat. Jadi begitulah keadaannya. Jadi orang yang beriman ni dia berani sebab dia ada Allah. Kehebatan dia. Jadi maknanya yang handai tu, yang beriman tu, yang kuat imannya tu, maknanya dia tak takut kalau dia dibunuh, kalau dia diapakan sekalipun dia tak takut. Tu kata kita perlu kepada kekuatan iman. Sebab mati-mati ni satu perkara yang tak dapat tidak. Cuma keadaan mati tu macam mana tak tahu.
Tapi kita minta mati syahid kan. Jadi di antara mati syahid itulah menegakkan kebenaran kan. Jadi kita dihukum mati. Banyak ulama-ulama dihukum mati. Hatta Nabi Rasul pun ada yang mati kerana menegakkan kebenaran. Baik, kemudian apa lagi dia? Dikurniakan rezeki yang tidak terduga. Rezeki, tuan-tuan, Allah Ta'ala punya rezeki, dan kita pula hanya kita mendefinisikan rezeki itu apa dia? Duit, pangkat, harta, rezeki kita kan. Beberapa perkara saja kita menganggapkan itu rezeki, sedangkan yang dinamakan rezeki itu dua. Yang pertama ni'matul ijad, yang kedua ni'matul imdad. Ni'matul ijad, Allah jadikan kita, itu rezeki. Yang kedua ni'matul imdad, Allah berpanjangkan kita. Allah memanjangkan pendengaran kita, Allah memanjangkan penglihatan kita, Allah memanjangkan kudrat tangan kaki kita, Allah memanjangkan akal kita. Bila Allah panjang-panjang tu rezeki semua. Ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Itu kan rezeki. Jadi maknanya banyak sangatlah. Rezeki-rezeki ni banyak sangat. Kan? Jadi rezeki yang tak terduga dia tu banyak. Kita tak payah fikir. Sebab bila Allah jadikan kita, bila malaikat yang menjaga rahim tu dia tanya kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, adakah janin ini nak dihidupkan atau nak dimatikan? Allah kata dihidupkan. Kalau dihidupkan, berapakah rezeki dia? Dah ada dah rezeki itu yang telah ditentukan. Sebab itu kita tak perlu nak memikirkan rezeki. Memang kalau orang kata, kalau tak fikir rezeki, tak payah kerja lah, tunggu goyang kaki dah. Itu bukan cara dia. Cara dia, kita hidup kita ni sebagai hidup hamba manusia yang disuruh menjalankan kehidupan. Macam anak-anak sekolah. Ada tak dia duk ingat nak masak apa hari ni? Ada tak duk ingat nak makan apa hari ni? Dia tak ingat. Dia pergi sekolah dah. Dia tahu bahawa saya balik sekolah saat lagi ni, dia boleh makan. Nak pergi sekolah, dia boleh makan. Baju ayah mak beli. Kan? Macam itulah kehidupan kita. Kita buat kerja kita sebagai manusia yang Allah berikan tanggungjawab untuk beribadat. Kita buat ibadat, buat kerja kita. Rezeki kita pulang kepada Allah Ta'ala. Adalah tu insya-Allah rezeki. Kan? Banyak sikit itu ketentuan Allah. Kan? Kalau kita kata saya nak rezeki banyak, kan? Kita sendiri yang nak conduct benda tu. Kita kata saya nak rezeki banyak. Lagi nak apa lagi? Saya nak sihat. Lagi nak apa lagi? Saya nak hidup panjang umur. Kan? Semua yang kita minta tu, yang kita nak rezeki banyak, kata duit banyak, harta banyak, apa lagi? Hidup yang panjang umur je bang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kamu nak apa? Nak duit banyak. Nah, Tuhan bagi duit banyak. Nak harta banyak, Tuhan bagi harta banyak. Kamu nak hidup panjang, Tuhan bagi hidup panjang kamu. Kalau Tuhan bagi kita 300 tahun hidup, 300 tahun, bukan 80 tahun, 300 tahun ni kita hidup. Tuhan bagi dalam akaun kita ni 1 bilion, kita nak buat apa? Tak boleh buat apa dah. Jadi Tuhan atur kita elok dah. Bila tua, Tuhan bagi apa? Mata kelabung, telinga tak boleh dengar dah, kaki tak boleh bergerak, kan? Tangan pun tak boleh nak kuat dah. Dia makin kekurangan, selera pun tak apa dah semua tu. Semua itu maknanya orang panggil apa, sesuai dah dengan umurnya, dengan keadaan gitulah. Sebab di situlah ada kesedaran. Kalau dibagi umur muda semedang, tak ada kesedaran. Sebab tu dia kata innamal amwalakum fitnah.
Hanya saja harta kamu tu akan jadi dugaan ujian kepada kamu. Jadi kita pulang kepada Allah. Allah yang bijak mengaturkan rezeki orang mukmin. Dia bagi banyak. Orang mukmin dia bagi banyak. Orang yang dia bagi banyak itu adalah orang yang pemurah. Dia tak bagi banyak rezeki kepada orang ni, orang mukmin ni, sebab dia takut orang ni jadi bakhil. Allah tahu. Allah bagi dah dia ni umur panjang. Pasal apa? Ada sebabnya. Dia ni umur pendek, ada sebabnya. Bagi orang beriman kepada Allah Ta'ala, ada hikmah. Kita tak perlu nak fikir pasal apa Tuhan bagi saya umur pendek, pasal apa Tuhan bagi saya miskin. Kalau saya kaya Tuhan, saya akan buat begini, saya akan buat begini. Itu kita kata, tapi bila dapat dia tak jadi macam tu dah. Kan? Jadi kita biar kepada Allah. Rezeki ni letak, cuma kita minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat kita minta tu, serta dimudahkan kehidupannya, dimudahkan kehidupan kita. Contohnya senang cerita lah, kita kata contoh, tayar pun nak pancet, tayar kereta pun nak pancet pun dia tunggu cukup bulan. Tayar nak pancet tu dekat dengan kedai, dekat dengan kedai bateri, dekat kedai Kebumen. Kan? Saya ada satu sejarah dengan Cikgu Mat lah. Ni kami dua orang. Kami balik daripada ziarah pondok Tuan Guru Haji Saleh. Balik pada ziarah pondok Tuan Guru Haji Saleh. Lepas tu singgah pula pondok Pak Tih, Pekala Hulu. Ni cerita. Masa singgah kedai pondok Pak Tih tu, terus mayanglah di masjid tu, masjid kat orang Pak Tih tu mayang. Bateri kereta Cikgu Mat ni dah jadi apa tak tahulah, kita dengan tak erti, start pun tak mau duduk dah. Parking tu, parking atas bukit. Sebab saat lagi ni kalau apa-apa jadi, free gear, masuk gear je, boom jalan kan. Dia pasal bateri ni. Lepas tu tak kesudah hajat, Cikgu Mat kata tak apa, kita pergi singgah kedai bateri, beli bateri baru. Beli bateri baru, buang bateri lama, bateri baru. Jalanlah bateri baru tu. Jalan balik lah, balik ke Selangor. Selepas pada pekan Selangor tu, lebih kurang dalam 300 meter lah, 300-400 meter tu ada roadblock polis. Ada roadblock polis. Ni cerita Cikgu Mat minta maaf ni kan. Lagi cerita pasal kereta tak ada ortek ni. Kan? Cerita dia. Jadi 400 meter lagi ada roadblock polis. Jadi kereta ni tak semena-mena berhenti. Berhenti itu. Bila berhenti itu, brek apa semua ni, angkatlah bonet. Cek pasal apa pula ada bateri baru ni, baru beli, baru tadi sana. Kat mana? Sabar Cikgu Mat, tengok cermin, cerita Cikgu Mat ni rotek mati. Cikgu Mat ingat melawak. Mati rotek ni bukan ada bau. Dia mati bukan ada bau kan. Macam tikuih ke cicak ke ada bau. Dia rotek mati kan bau. Tak sedap. Mati. Mati roadblock. Roadblock depan lah. Kan? Tak apa. Angkatlah bonet tu. Start tak mau hidup. Start tak mau hidup. Main satu orang. Dia kata pasal apa? Tak tahu lah. Dia main cecah. Oh dia kata bateri ni. Dia kata tak cas. Bateri baru tapi tak cas. Oh kita macam mana ni? Dia kata tak apa. Rumah saya tahun ni lah. Saya memang kerja pomen bateri lah. Tengok. Dia pun ambil bateri kereta dia. Buh bateri kena. Dia ambil bateri kami tu picah. Dia kata pergi balik. Jangan berhenti dah. Besok main pula ambil bateri ni. Dia buh bateri apa semua ni. Start elok. Roadblock pun tutup. Buh lah kereta. Roadblock pun balik. Kami pun pergi. Dia kata kerja Allah Ta'ala nak tolong kita. Nak berkat pergi ziarah tok guru kot tu. Kalau pi tadi, dah tentu kena saman dah. Kan? Besok pula main dah ambil bateri tu, buah elok, jalan balik elok, tak apa. Tukar apa benda tak tahu kan, nak jadi cerita. Tekan ni tak. Banyaklah tuan-tuan pun ada sendiri peristiwa-peristiwa tuan-tuan kan. Ada sendiri kan. Yang Tuhan bagi kemudahan dalam kehidupan kita ni. Kemudian dilunaskan hutang, walaupun hutang tu umpama bukit. Ni kalau nak baca lagi ni doa ni. Yang kita doa ni, doa yang kita nak baca ni kan, dilunaskan hutang. Kan, hutang ni tuan-tuan, satu daripada masalah
Nabi tak mau sembahyang orang mayat yang ada hutang. Pasal itulah bila kita ada jenazah, ayah kita, mak kita, ataupun khususnya mak ayah kita lah kan, bila dah declare mati lah, dah betul-betul mak ayah kita ni mati, eloknya kita buat sekurang-kurangnya 5 perkara. Yang pertama sekali, kita selesaikan hutang mak ayah kita. Kita heboh kepada orang ramai, tuan-tuan, saya minta, tuan-tuan dengar betul ni kan, saya minta tuan-tuan halalkan hutang-hutang yang ayah saya hutang kepada tuan-tuan. Halalkan dulu, minta halalkan dulu. Kemudian kalau tuan-tuan nak tuntut hutang itu, amount dia hutang tu, tuan-tuan boleh tuntut pada saya. Halalkan dulu, minta halalkan dulu. Kalau tuan-tuan, ayah saya ni ada kesalahan, kesilapan dengan tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tolong maafkan. Kan? Tolong maafkan. Kalau tuan-tuan nak ambil pembalasan, sila berjumpa dengan saya. Tolong maafkan dulu. Tolong selesaikan hutang dulu. Lepas tu, kalau tuan-tuan nak minta saya bayar balik, saya boleh bayarkan. Jumpa dengan saya. Itu. Kita kata macam tu. Supaya selesai hutang. Tak ada hutang. Anak yang menanggung hutang ni, kita ni ada cita-cita nak bayar. Memang ada cita-cita nak bayar. Tapi mungkin kita tak ada duit. Kalau ada duit tak ada masalah. Kalau tak ada duit, kita nak bayar, orang main jumpa kita. Kita buat satu perjanjian tangguh. Kita ada cita-cita nak bayar, dan bila kita mati tak selesai juga hutang. Contohnya tak selesai hutang juga. Maka anak pada kita juga akan buat macam tu. Jadi anak kita pun tak selesai juga. Anak pada dia buat macam tu. Anak-anak cucu cicit buat tu. Katalah tak selesai. InsyaAllah tuan-tuan, di akhirat besok ni, apabila kita dibangkitkan, adalah niat untuk membayar hutang tu, tapi tak boleh kita bayar, InsyaAllah Allah akan menyelesaikan masalah tu. Kan? Saya masalah tu. Dan kita pun kalau ada orang yang mati tu berhutang dengan kita, dia berhutang dengan kita, kita tengok waris pun, waris dia tak kata apa pun, tak boleh nak bayar, halalkanlah tuan-tuan. Nanti di akhirat besok Allah akan malu kepada kita. Bukan malu macam kita malu tu, Allah malu kerana kita boleh selesaikan hutang orang ni. Kita ada hutang dengan Allah Ta'ala, kita ada kesalahan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kamu boleh selesaikan hutang kesalahan orang tu, maka takkanlah kamu hutang kepada aku tak selesai. Aku ni, Allah Ta'ala kata, aku ni lagi orang yang rahim, kasih sayang. Kita nak macam tu. Kan? Kita tak mau besok di akhirat besok ni, kita nak tuntut juga di akhirat. Bila kita nak tuntut akhirat, Allah akan tuntut apa yang kita salah dengan dia. Apa yang kita salah dengan dia. Tuan-tuan, mana manusia yang tidak ada kesalahan dengan Tuhan Allah SWT ni, kan? Tentu ada sikit sebanyak. Bukan sikit je lah, banyak lah kita salah dengan Tuhan banyak. Kita semayang tadi, apa yang kita ingat? Macam-macam kita ingat, tuan-tuan. Itu kesalahan nama dia. Sebab tu bila kita lepas semayang, kita minta keampunan. Astaghfirullahalazim. Nabi ajak macam tu. Nak minta ampun apa? Kita buat kebaikan, semayang tu baik. Kenapa nak minta astaghfirullahalazim? Kerana semayang yang kita lakukan itu tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah bukan nak macam tu. Allah suruh ingatkan aku. Fazakir. Kan? Ingat. Uzkurni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kepada kamu. Tapi tak boleh Allahu Akbar merewang kita. Lunaskan hutang, insya-Allah. Jadi maknanya, kalau kita tak boleh selesaikan hutang, mungkin orang lain tolong selesaikan hutang. Macam Nabi SAW, dia tengok sahabat dia berhutang, dia tolong selesaikan hutang sahabat-sahabat dia. Sebab hutang ni, tuan-tuan mungkin sedia maklum, orang yang berhutang hati tak tenteram, tuan-tuan. Kan? Tak tenteram. Baik, kemudian hutang membukit dengan kurniaan Allah dan kemurahannya. Dan ia adalah perbendaharaannya, satu khazanah yang dinafkahkan daripadanya dan tiada kehabisan itu. Makna kalau Allah rezeki kita, rezeki yang bermanfaat, kan? Kita tengoklah orang-orang kampung menoreh kita,
Noreh kita je. Kadang-kadang sekilo berapa duit. Tapi tahu-tahu nu dia nak pergi haji dah. Saya duduk sembang dulu dengan Al-Fadhil Tuan Haji Syahari, mantan qadi kita dulu kan, di sini. Dia sembang dengan saya, dia kata, Ustaz Zaki tu kata, dia duk pergi buat apa perasmian lah kan, contoh kan. Dia kata tengok makcik-makcik ni, dia berkata makcik rijuk buat kerja apa, tak ada apalah, buat kerja kampung sikit-sikit, cucuk atap, buat kuih jual. Lepas tu adalah sikit pinoreh kita, itulah. Kan? Tahu-tahu nak pergi haji dah. Kita ni gaji 4 mata ni, gaji 5-6 ribu ni, ni dah ada nama ni, tapi tak cukup lagi duit. Tu nama dia, tu dia cerita macam orang tua-tua ni berkat, berkat. Saya pernah juga bawa orang-orang kampung pergi umrah, tuan-tuan kan, pergi umrah. Pergi umrah dengan orang kampung ni seronok. Tak cakap banyak. Tak cakap banyak macam-macam. Kata apa semua ikut, senang. Kan? Ikut suka ustaz lah. Saya naik kapal terbang. Cerita sikit lah kan. Naik kapal terbang ni sampai di Qatar. Bila sampai di Qatar ni, kami kena tidur lah semalam pasal besok bawa flight jalan. Sampai tu petang pukul 6 lah. Sampailah bawa lah pergi hotel tu, bawa. Bila sampai di hotel tu, dia letaklah beg dekat lobi tu. Jadi saya duduk kisahlah kunci lah apa semua ni. Tahun 1996 tapi tu. Kunci nak duduk bilik. Saya kata, okey, semua sekali lah, makcik-makcik semua ni, makcik-makcik semua ni. Sebelum saya nak bagi kunci ni, jom kita pergi makan dulu. Makcik tak mahu makan, Ustaz. Kenyang dah. Kan? Nu mai daripada selama. Betul kurang. Tak mahu lah makan, Ustaz. Kenyang dah, tadi makan dah. Saya kata makan masa bila? Ni pukul 6 ni pukul. Tu tadi lah tak kapal terbang nak makan lah. Kapal terbang 2 jam bukan makan nasi kata. Dia bagi ayak lah, dia bagi roti je kata. Tak mahu Ustaz, tak apa Ustaz. Saya kata kena makan juga. Kena makan juga. Semua saya belanja lah kan. Dengar kata belanja tak kata apalah. Pergi berderet. Masak di hotel tu pula, masak macam kita ni, masak merah ni. Dalam duk tak pernah pergi hotel kan, tak pernah hotel tu saya kata depa saya pun dah terkena. Kan benda ni kita cerita umum lah kan, bukan dak cerita depa tu. Pelik pinggan besar pinggan besar bubuh. Nasi yang hak tukang serve tu buh lah, buh nasi. Depa buh lauk apa semua ni, depa duduk tunggu tengok. Di ujung tu ada buah, ada roti, ada mayonis. Semua bubuh mualat. Tak ada yang selang. Semua bubuh. Daging bubuh, ayam bubuh, apa kentang bubuh, sampai apa apa tu temikai bubuh. Mayonis, mayonis. Dia melembang. Yang ada jaga tu senyum, nak kata apa tak boleh, dia bukan cakap Melayu. Tak kata apa. Saya ni pun dah duk rasa jumpa satu makcik tu, awak makcik jadi macam ni. Dalam duk kata kenyang tu dia mumun. Tu kan makan geno saya nasi minyak lemon. Geno apa buah mayonis atas tu. Kan dia bukan makan dengan nasi kan, tak apa. Bagi kunci, okey kita duduk atas hotel. Tak mau tak tidur tang ni boleh ha. Tak mau duduk hotel. Itulah tuan-tuan kan. Tu kita nak. Tak mana pergi cerita tentulah dah. Apa? Jadi itu adalah pembenaran yang dinafkahkan kepadanya. Dia kan. Inilah doanya. Ini tuan-tuan balik baca sendirilah. Allahumma ya Allah, ya Ahad, ya Wahid, ya Mawjud, ya Jawad, ya Basit, ya Karim, ya Zat Tawli, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Badi'as samawati wal ard, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hannan, ya Mannan, infahni minka binafhatin khairin tughnini biha amman siwak, in tastaftahu
faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya wadud ya zal arsyil majid ya fa'alul lima yurid aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak wahfazni bima hafizta bihi zikra wansurni bima nasarta bihi rusul innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada khalqihi wa ridha nafsihi wa dinata arshihi wa midada kalimatihi. Kita baca sikit terjemahan dia. Wahai Allah, wahai yang Maha Esa, wahai yang Maha Satu, wahai yang Maha Mawjud, wahai yang Maha Dermawan, wahai yang Maha Terbuka, wahai yang Maha Pemurah, wahai yang mempunyai pemberian, wahai yang Maha Kaya, wahai yang Maha Mengayakan, wahai yang Maha Membuka, wahai yang Maha Mengurniakan, wahai yang mengetahui, wahai yang Maha Mengurus, wahai yang Maha Pemurah, wahai yang Maha Penyayang, wahai yang Maha Pencipta langit dan bumi, wahai yang mempunyai kebesaran kemuliaan, wahai yang Maha belas kasihan, wahai yang Maha memberi nikmat, hembuskanlah pada diriku dengan hembusan kebaikan daripadamu yang dengannya dapat memperkayakan daku dan tiada lagi memerlukan kepada yang lain selain daripada engkau. Jika kamu memohon kemenangan, maka kemenangan itu datang kepada kamu. Sesungguhnya kami telah memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata, iaitu pertolongan daripada Allah serta kemenangan yang cepat, dan sampaikanlah berita gembira kepada sekalian orang-orang mukmin. Wahai Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Terpuji, wahai Tuhan yang Maha memulakan, wahai Tuhan yang Maha mengulangi, wahai Tuhan yang mengasihi, wahai Tuhan yang mempunyai aras yang mulia, wahai Tuhan yang Maha Pembuat apa yang dikehendaki, perkayakanlah aku dengan apa yang halal daripadamu tanpa yang haram daripadamu. Kita minta yang kaya, yang halal. Dan perkayakan daku dengan limpahanmu sehingga aku tidak memerlukan kepada yang lain daripadamu. Peliharakanlah daku dengan apa yang kau peliharakan Al-Quran. Macam mana Tuhan pelihara Quran? Orang tak boleh Quran, orang tak boleh nak masukkan apa-apa ayat pun yang orang kata nak menyeleweng. Kan tak tahu ni. Tolonglah daku dengan apa yang kau tolongkan para rasul. Kan tolong seperti mana engkau tolongkan akan rasul-rasul. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segalanya. Kan. Semoga Allah berselawat dan salam sebanyaknya ke junjungan kami Nabi Muhammad SAW serta ke atas ahli keluarganya dan para sahabatnya sebanyak bilangan makhluk keredaan dirimu seberat aras dan sebanyak dakwat kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara terjemahan itu. Terjemahan apa yang kita baca itulah, kan. Jadi kita seru kepada yang haknya, yang maha perkasa, Allah lah. Yang maha pemberi, Allah. Kan. Tu. Ya Jawad, yang pemurah. Yang pemurah. Kita minta yang pemurah, Allah. Sebab tu saya punya prinsip dah. Minta kepada yang pemurah. Pemurahnya Allah lah, kan. Jadi kita minta kepada yang pemurah. Kita kadang-kadang kita rasa dia ni kaya ni. Dia ni kaya. Kaya lah, betul lah. Tapi ada yang kaya dia bukan pemurah. Disebut di dalam satu kata-kata pepatah Arab. Katanya ada setengah kata hadis, katanya tak apalah, apa pun kita terima je lah. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Bakhil itu saudara Allah walaupun dia alim. Hebat tara mana kealiman dia, tapi dia bakhil, itu Allah marah. As-sakhiyu habibullah. Pemurah itu kekasih Allah walau kana fasiqan, walaupun dia dipasik. Tapi dia kekasih Allah, pemurah. Sebab tu dalam bab pemurah ini, kan, Nabi adalah orang yang bersifat pemurah. Apatah lagi bulan Ramadan, apatah lagi 10 Muharram, Nabi ada sifat pemurah. Dia bagi kepada keluarga dia, bagi kepada sahabat-sahabatnya.
Sebab itulah di antara perhubungan kita ni memberi. Sebab itu Nabi bila sampai di Madinah, di antara yang Nabi anjurkan apanya? Memberi. Memberi salam, memberi makanan, kan, menjamu makanan. Itu di antara anjuran Nabi. Supaya benda macam tu boleh menghubungkan silaturahmi, kasih sayang di antara kita ni. Kita buat kenduri, kita bantu orang, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nak habis dah kita telefon, kan? Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.